Inna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama dapat berkumpul pada malam ni. Sambungan sebelum PKP dulu dalam bab sujud. Kita dah bincang dalam bab sujud, cuma saya tak pasti sama ada habis ataupun tidak lah. Jadi walau bagaimanapun, insya-Allah kita sambung balik pada hari ini dalam bab sujud. Kita ulang sikit lah. Sementara mungkin hari ini kita habiskan dalam bab sujud. Sebelum ni kita belajar bab yang i'tidal. Selepas yang i'tidal kita bincang mengenai dengan doa kunut. Doa kunut. Dan sekarang ini kita akan masuk dalam bab sujud. Bila sebut tentang sujud ini, sudah pasti sembahyang, tak kira sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, setiap satu rakaat pasti dua sujud. Tidak ada sembahyang yang sujudnya sekali, melainkan sujud tilawah tu sekali lah. Sujud syukur pun sekali. Sujud satu lagi apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi ini kena dua kali. Dia tak boleh sekali sujud sahwi. Cuma perbezaan sujud syukur luar solat. Sujud tilawah dua-dua boleh. Dalam solat pun boleh, luar solat pun boleh. Kemudian satu lagi dipanggil sujud apa? Sujud sahwi memang dalam solat lah. Dia tak akan berlaku luar solat. Sujud sahwi boleh berlaku luar solat, ada situasi dia. Seperti kita terlupa, nanti kita akan bincang dalam bab sujud sahwi. Kalau kita terlupa, dah beri salam dah habis dah solat, teringat tak buat sujud sahwi, maka dibenarkan untuk sujud sahwi selepas solat. Sebahagian mazhab ada yang sebelum solat, ada lepas solat. Ada satu mazhab dia ambil dua-dua sekali, sebelum solat pun ada, lepas solat pun ada. Tapi ada perbincangan yang lain lah. Kita akan sebut insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Cuma dalam perbincangan kita bukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah, ataupun bukan sujud syukur. Dia ada dua, satu sembahyang syukur, sembahyang sunat syukur. Satu sujud syukur. Sembahyang sunat syukur ni tak ada lah. Sembahyang sunat syukur. Sebab syukur ni adalah dengan kita sujud. Itu sujud syukur. Sembahyang sunat syukur tak ada. Sembahyang sunat hajat tu pun ada pertikaian lah di kalangan ulama', tapi tak apalah. Cuma mengenai dengan sujud syukur ini, dia tak boleh sujud syukur suka-suka hati kita je lah. Dapat nikmat, dapat minum, dapat makan, sujud syukur. Dia ada nikmat yang istimewa lah. Maknanya dapat anak, dapat sihat. Contohnya, bukan sihat biasa-biasa, mungkin dia lumpuh, tiba-tiba dapat sihat balik, sujud syukur. Ataupun terbabit kemalangan, semua mati, dia seorang je hidup. Itu sujud syukur lah. Tapi nikmat yang biasa-biasa tak perlu sujud syukur. Ucapkan Alhamdulillah je lah. Perbincangan sujud ini, bila sebut tentang sujud, sudah pasti tak kira sembahyang fardu, sembahyang sunat, semua dua kali sujud satu rakaat. Dalil daripada Quran mengenai dengan sujud ini, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, hendaklah kamu rukuk, hendaklah kamu sujud. Jadi bila perintah daripada Quran, hendaklah kamu rukuk dan sujud, maknanya wajiblah. Dan tujuan, tengok dari sudut definisi mengenai dengan sujud ini, tujuan untuk merendahkan diri. Dalam hadis Nabi kata apa? Kalaulah aku diperintahkan, lau umirtu an asjud, sekiranya aku diperintahkan untuk aku sujud makhluk kepada makhluk, pasti aku akan suruh seorang isteri sujud kepada suami dia. Jadi sujud dengan makhluk tak dibenarkan lah. Bila kita nak lalu depan orang dewasa ke orang tua, maka kita tunduk juga, tapi tunduk tak sampai ke tahap rukuk dan juga sujud. Sebab sujud dan rukuk kepada makhluk tidak dibenarkan, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut tentang sujud adalah khudu', merendahkan diri, menghinakan diri. Sebab bila kita tengok filem, sudah pasti nak minta maaf tu kena sujud. Nak bagi tahu dia memang minta maaf sungguh-sungguh. Jadi maknanya dia telah menghinakan diri dia.
Itulah dipanggil khudu', merendahkan diri, meletakkan kepala ni tahap yang atas, paling mulia, tapi kita letakkan tempat yang paling bawah. Maknanya kita merendah diri, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai dengan sujud ataupun kita panggil definisinya adalah merendahkan diri, khudu'. Apa kita nak bincangkan, iaitu dalam sujud ni, dalam untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir antara hamba dengan Tuhan dia adalah sujud lah. Jadi dalam hadis yang lain Nabi kata fa'aksiru fihi ad-du'a, perbanyakkan doa dalam sujud, tapi dengan syarat dalam bahasa Arab lah, bukan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu niat dalam hati je lah, tapi dalam bahasa Arab maka boleh kita ucapkan dengan lafaz mulut, boleh. Sebab apa? Itulah doa yang mustajab, doa ketika sujud. Cuma budaya orang Melayu kita satu je, dia suka sujud, dia suka pilih-pilih sujud sembahyang hajat yang terakhir yang panjang-panjang, yang sujud rakaat pertama tak nak panjang, rakaat kedua pun tak nak panjang. Sedangkan tak ada pun hadis menunjukkan kelebihan, khususiat, keistimewaan sujud yang terakhir memberi satu kelebihan ataupun faedah yang khusus, tak ada. Tapi lebih kepada budaya kita, adat kita lah. Sujud sembahyang hajat, sujud yang terakhir adalah sujud yang teristimewa, sujud yang lama. Sebenarnya mana-mana sujud pun boleh, tak semesti sujud lama. Kalau saya sembahyang hajat, semua saya sama ratakan. Sujud pertama pun lama, sujud kedua pun lama. Minggu lepas ada orang tanya, sebab apa sujud kedua rakaat pertama lebih lama daripada sujud rakaat yang terakhir? Saya kata mana-mana sujud pun boleh, cuma secara kebetulan sujud rakaat pertama lebih panjang sikit daripada sujud rakaat yang terakhir, atau sujud yang terakhir pada rakaat yang terakhir. Kemudian sujud ini ada beberapa masalah yang kita akan bincangkan. Antaranya seseorang dia semayang, mungkin dia leka, dia lupa, terlampau banyak masalah mungkin. Jadi lepas qiyam, baca Fatihah, surah, terus sujud. Waktu ketika mana sedang turun sujud tu, baru dia teringat tau, yang dia tak buat lagi sebenarnya rukuk. Baru dia teringat. Adakah dia boleh terus rukuk? Dia bangun terus rukuk? Maka tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Apa yang perlu dia buat, hendaklah dia bangun dulu berdiri, kemudian baru dia rukuk. Sebab apa? Perbuatan ketika daripada qiyam nak turun rukuk, pergerakan turun itu juga dianggap sebagai rukun. Jadi sebab itu seseorang yang mana dah turun dah, tapi niat dia nak sujud, kemudian teringat belum rukuk lagi, maka hendak dia bangun dulu tegak, kemudian baru dia turun rukuk. Dia tak boleh terus rukuk. Daripada nak turun sujud terus rukuk, itu tidak dibenarkan lah. Okey. Hukum ini sama juga dalam situasi masalah sujud sejadah. Sujud sejadah ni, seseorang yang sembahyang sujud sejadah, imam baca sujud sejadah, tiba-tiba dia dengar imam memang baca ayat sujud sejadah pun, memang surah As-Sajadah dia baca, cumanya sampai dekat ayat sujud kita dengar panjang dia, Allahu Akbar. Ingatkah dia sujud? Rupanya tak sujud, rukuk. Kita dah sujud dah, tengok kita seorang je sujud. Apa yang perlu kita buat? Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama lah. Dua-dua pendapat ni kuat sebenarnya, pendapat Ibnu Hajar dan juga pendapat daripada Imam Ramli. Dia kata kita bangun dulu, seperti mana masalah pertama, kita bangun dulu, kemudian barulah kita rukuk bersama dengan imam. Bangun dulu, kemudian barulah rukuk bersama dengan imam. Ataupun pendapat yang kedua, dia kata bila dah turun sujud, tak apalah, terus rukuk je sekali dengan imam. Bangun rukuk, tak perlu bangun tegak rukuk. Ada dua pendapat lah. Jadi dua-dua pendapat tu kuat sebenarnya, Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau nak langkah lebih selamat, kita berdirilah dulu, kemudian kita rukuk balik ikut imam. Cuma dalam masalah sujud sejadah ni kita perlu tahu mengenai dengan hukum mengikut imam tu wajib. Hukum mengikut imam tu wajib. Sujud
tilawah ataupun sujud sejadah. Istilah kita sujud apa? Sujud sejadah. Sebenarnya namanya sujud tilawah. Disebabkan setiap pagi Jumaat kita baca sejadah, jadi kita nisbahkan sujud tu nama dia sujud sejadah. Sebenarnya tetap nama sujud tilawah. Cuma dah sebati dengan orang Melayu kita sujud sejadah. Hukumnya adalah mengikut imam ketika mana rukuk, hukumnya wajib. Sedangkan sujud tilawah itu hukumnya sunat. Yang mana perlu diberi keutamaan adalah mengikut imam. Jadi walaupun imam meninggalkan perkara sunat, maka hukumnya wajib mengikut imam. Tak boleh sujud. Siapa yang sujud batal semayang dia, kerana tak ikut imam. Dia dah niat tadi semayang saja, aku semayang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam, tapi imam tak sujud tilawah, dia tak nak ikut. Jadi tak sah. Jadi begitu juga seseorang yang mana syak sesuatu. Syak ni mana ragu-ragu lah, was-was. Dia dah angkatlah kepala daripada sujud, tiba-tiba dia fikir, tadi ni aku letak tangan ke tak sujud tadi. Kadang-kadang dia datang satu perasaan macam tu. Bila datang perasaan macam tu, adakah perlu kita sujud sekali lagi? Maka tak perlu sujud, cukup sujud yang tadi kita abaikan. Sebab apa tau? Sebab benda yang telah berlalu kita abaikan je lah. Sebab dia dah sujud dah habis dah sujud, dah bangun, dah angkat kepala, tiba-tiba dia teringat tadi tangan letak ke tidak. Jadi itu semua tak perlu kita layan lah. Dikira sujud tadi sah. Kemudian kita lihat mengenai dengan sujud, perkara yang paling utama adalah paling kurang bersentuhan sebahagian daripada dahi ni ke tempat sujud. Tempat sujud. Sebab sebahagian orang rambut panjang tapi tutup sebahagian dahi, tak apa, tak ada masalah. Yang penting adalah bahagian dahi yang terbuka sikit, yang bersentuhan dengan tempat sujud, dikira sah lah tu. Sah. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis, idza sajadta famakkin jabhataka, bila mana kamu sujud maka kamu tekankan sikit dahi kamu tu, wala tanqur naqran, jangan kamu sujud patuk seperti patukan burung, patuk cepat sangat sujud, jangan. Nabi kata sujud tekankan, jangan sujud setakat letak je, tekankan sikit kepala. Kalau letak span tu, dia boleh penyek lah span tu. Itulah antara perkara yang wajib dalam sujud. Hadis daripada Khabbab bin Al-Arad, dia kata syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harra ar-ramda. Kami pernah mengadu kepada Nabi mengenai panas je batu-batu ni dekat Mekah ni. Fi jibahina wa akufina, mengenai dengan dahi kami ni panas sujud atas batu. Kemudian tapak tangan kami pun panas sujud. Falam yushkina, Nabi tidak menghilangkan aduan kami. Maknanya apa maksudnya? Iaitu Nabi tidak pun kata kalaulah panas sangat tak perlulah sujud guna dahi, tak perlulah guna tapak tangan. Tapi tidak, Nabi tak pedulikan aduan tersebut. Bila Nabi tak peduli, dan Nabi falau lam tajib mubasharatal musalli bil jabhah la asharadahum ila satriha, kalaulah tak wajib dahi ni bersentuhan dengan tempat sujud, tangan bersentuhan dengan tempat sujud, tapak tangan, kalaulah tak wajib, pasti Nabi kata tutuplah dahi kamu, tutuplah tapak tangan kamu. Maksudnya pakailah sarung tangan, pakailah dahi ni lapik, tutup. Tapi Nabi tak suruh. Bila Nabi tak suruh, makna dahi hukumnya adalah wajib. Tapak tangan nanti kita akan bincangkanlah. Kemudian mengenai dengan dahi ni, meletak sebahagian dahi. Dahi kita ni luas, luas, tapi kita letak sikit saja, tapi tekanlah sikit, maka hukumnya makruh. Sebab disunatkan semua dahi tersentuh. Jadi bila mana orang pakai kopiah, dia tutup dahi, tapi bila tutup masih terbuka lagi ni, ada sikit di atas kening ni, kira sah. Yang penting atas kening ni sentuh dahi, kira sah. Yang tak sahnya dia tutup semua sekali sampai ke kening, tutup, itu baru tak sah lah. Walaupun kena sebahagian kecil daripada dahi pun dikira sah, tapi makruh sebab tak sempurna. Yang sempurna semua dahi kena. Okey. Begitu juga dengan hidung dan juga begitu juga dengan hidung.
Hidung ini, kalau hidung kena, dahi tak kena, maka tak sah. Sebab yang pentingnya adalah dahi. Hidung tidak penting. Hidung itu sunat. Dia bukan perkara yang wajib. Walaupun ada sebahagian ulama kata wajib dalam mazhab yang lain, tapi dalam mazhab kita hukumnya sunat. Pernah satu hadis ada daripada Abu Hurairah, nahan Nabi SAW anis sadli. Nabi larang tau daripada pakai pakaian yang labuh. Tahu labuh? Labuh ni makna lebih daripada buku lali. Itu labuh lah. Hukumnya makruh. Tapi kalau ada sifat riak jadi haram pula. Sifat takabur zaman dulu, bila mana pakai pakaian yang labuh ni memang tersuhur lah, termasyhur ataupun terkenal dengan sifat riak, takabur, sifat megah diri. Sebab tu Nabi tak bagi pakai. Tapi kalau kita pakai dalam keadaan tidak ada sifat takabur, maka hukumnya adalah makruh sahaja. Sebab sunnah Nabi, Nabi pakai separuh betis tau. Separuh betis, seluar Nabi. Separuh daripada betis, itu sunnah lah. Tapi dalam masa yang sama kena raikan juga budaya ataupun adat orang Melayu kita, jangan terlampau singkat sangatlah. Maknanya yang penting atas buku lali. Okey? Yang penting atas buku lali. Kalau orang perempuan dia disunatkan labuh lebih sejengkal buku lali. Jangan terlampau lebih sangat macam pengantin. Sebahagian pengantin terpaksa pula 2-3 orang pula usung kain dekat belakang. Itu haram lah. Sebab apa haram? Memang tak ada niat lain. Niat supaya orang tengok bangga. Jadi itu memang haram lah. Jadi mengenai dengan sadli, hukumnya Nabi larang melabuhkan pakaian. Kita pakai selendang letak kat tengkok, lepaskan, itu pun makruh juga. Macam mana kita nak buat? Jangan lepaskan, tarik ke bahagian tengkok sebelah, ataupun tarik ke bahagian tengkok sini, ataupun tarik dua-dua sekali, kiri kanan tarik. Jangan lepaskan. Lepas tu juga dipanggil sadl, as-sadlu. Maknanya hukumnya makruh, Nabi larang lah. Kemudian wa an yughtiya fah, Nabi larang juga tutup mulut. Tutup mulut macam kita pakai mask ni makruh lah. Pakai mask tu makruh. Imam Nawawi kata makruh. Sebab apa Imam Nawawi kata makruh bila kita pakai penutup muka ataupun hidung ni lah? Dia ada dua sebab tau makruh. Perkara yang pertama, makruh sebab kita tak boleh nak baca Quran dengan sempurna. Cuba bila kita tutup, maka kita nak baca Quran, kita nak sebut huruf tu tak apa kena, sebab dia sangkut bibir kita dengan ni, benda ni. Sebab tu ulama kata makruh. Kemudian yang kedua, bila kita pakai benda ni, maka bila kita sujud hidung tak kena tempat sujud. Jadi sujud tak sempurna. Sedangkan yang sunatnya sujud kena hidung kena tempat sujud. Tapi imam dalam kitab Mughni, dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah, dia kata apa? Dia kata sebenarnya harus tutup mulut dan hidung sekiranya ada keperluan, ada hajat. Macam kita adalah hajat lah, keperluan kita. Sebab apa? Sebab musim wabak, musim COVID-19, memang kena pakai. Lebih-lebih lagi arahan daripada pemerintah, sudah pasti wajib. Sebab arahan daripada pemerintah ni wajib. Sebab mereka menjatuhkan satu hukum melihat daripada keseluruhan aspek, dan juga mentaati ulil amri adalah hukumnya wajib. Walaupun dia kata kita kunci semua masjid, sebulan kunci, 3 bulan baru ni kunci, maka tak apa, kita semayang dekat rumah mendapat pahala free je kita semayang. Walau bagi orang yang selalu semayang di masjid lah, dia memang semayang di masjid surau, cuma kadang-kadang terlepas. Untuk orang seperti ini, bila mana kerajaan kata tutup masjid dan juga surau kerana atas kemaslahatan penyakit, maka dia semayang dekat rumah seorang-seorang, dapat pahala jemaah. Sebab apa? Sebab Nabi kata bila mana kamu dalam keadaan sihat, dalam keadaan tak bermusafir, kamu buat ibadat, tiba-tiba satu kali kamu sakit ataupun kamu bermusafir, tak dapat buat ibadat tu, maka kamu akan dapat pahala penuh seperti mana kamu sihat, seperti mana kamu tak bermusafir. Seseorang yang mana bermusafir pada waktu malam, pergi balik Terengganu, Kelantan, Kedah, waktu malam bas dia, tak sempat semayang tahajud, tapi dia memang selalu semayang tahajud, maka pada hari tersebut dia akan dapat pahala tahajud walaupun dia tak semayang tahajud, disebabkan dia bermusafir. Seseorang yang selalu datang masjid berjemaah, tiba-tiba satu kali dia jatuh longkang,
patah kaki 3 bulan tak boleh datang masjid, maka 3 bulan dapat pahala jemaah. Kerana kalau dia sihat, dia datang jemaah, cuma kaki dia patah, dia tak boleh sembahyang jemaah, dapat pahala jemaah. Cuma bagi kita yang kurang faham, sebahagian kita kurang faham, bila mana kerajaan tutup masjid surau, tetap nak datang juga, sebab dia kira pahala tu besar. Sebenarnya pahala besar, silap-silap boleh dapat dosa tau, boleh dapat dosa. Sebab arahan kerajaan wajib, bila kita melanggar boleh dianggap sebagai berdosa, kerana mereka melihat atas kemaslahatan, menjatuhkan hukum melihat atas kemaslahatan. Contohnya tuan-tuan dan juga tuan-tuan datang ke masjid surau, kalau ikut SOP kerajaan, dia kata apa? Wajib pelitup muka. Muka ni wajib. Kemudian sejadah pun wajib. Kita kata dari segi logik akal kita, sudah cukup satu ni je. Sebab apa? Bila takut kita bersin, batuk, takut kita bawa penyakit kena kat orang sebelah. Takut kita batuk-batuk kena dekat tempat sujud. Itu tujuannya tak nak bagi penyakit tular ke orang lain. Tapi masalah kita bawa sejadah untuk apa? Cukup benda ni satu je. Tapi arahan kerajaan disuruh 2 sekali. Jadi mentaati ulil amri itu hukumnya wajib lah. Walaupun menjangkaui daripada logik akal kita, sebab apa perlu bawa sejadah. Jadi tak apalah. Sebab itu satu arahan, maka perlu kita patuhi lah. Okey. Kemudian kita lihat mengenai dengan sujud ini, apa yang kita nak bincangkan mengenai dengan sujud. Fa in sajada ala muttasil, seseorang yang sujud di atas benda yang bergerak sekali dengan dia, maka tak sahlah dia bergerak. Contohnya lengan dia besar, dia sujud atas lengan dia. Selalu orang perempuan bila mana dia sembahyang, telekung dia bergerak sekali dengan dia, dia sujud atas telekung, maka tak sah tak sah sujud dia. Sebab apa sujud dia tak sah? Sebab kain telekung bergerak sekali dengan dia. Kalau dia nak sujud ke atas benda yang tak bergerak, tak apa. Macam sejadah kecil sejadah kita memang tak bergerak sekali, kita pun kita letak sejadah, kita sujud. Ataupun letak sejadah kecil, letak kain ke apa, kita sujud. Dia tak bergerak sekali kita pakai serban panjang, berpusing-pusing serban kita letak kat bawah, kita sujud, Allahu Akbar, sujud atas serban, tak apa. Sebab serban tak bergerak kita, sebab serban tu panjang sangat. Dia apa? Meleret, dia panjang, tak apa. Dia kita sujud atas serban, tak apa. Walaupun tak sujud pun ke atas sejadah kita, sebab dia tak bergerak sekali dengan kita. Kalau dia bergerak sekali dengan kita, maka hukumnya tidak dibenarkan. Itu je lah cara yang paling mudah. Cara satu lagi, boleh juga. Contoh kita sembahyang pergi Mekah ke mana, ataupun musim Covid ni pun boleh kita sembahyang. Kita tengok sembahyang masjid semua dah penuh dah, dekat luar je ada. Tapi dekat luar pula tak disediakan sejadah, kita pun terlupa bawa sejadah. Tapi kalau lepas lah, kalau daftar nama lepas. Jadi bila lepas ni boleh masuk, tiba-tiba simen panas. Macam mana kita nak sujud panas? Jadi panas kita ni biasa lagi bukan panas yang tak amat sangat. Cara dia, kita bawa sapu tangan ke apa, bila kita nak sujud kita lempar sapu tangan tu, kita sujud atas sapu tangan, tak apa. Sebab apa? Sebab dia dengan tangan kita lepas dia bawah, kita sujud atas sapu tangan. Dia tak memanglah dia bergerak sekali dengan kita, tapi bukan pakaian ke apa, kita pegang sapu tangan, letak, kemudian kita sujud atas sapu tangan. Itu boleh lah. Sebab dia benda terpisah daripada kita tau. Dia benda terpisah. Masalah serban semua ni, walaupun dia bergerak, tapi dia tak terpisah dengan kita sebenarnya, dia dalam pemakaian kita. Okey. Macam dia berbeza dengan benda yang najis. Kita bentang sejadah, bawah sejadah najis, tak apa. Ada tak cicak ke apa ke, tak apa. Sebab kita tak menanggung najis pun. Kita tak tanggung najis, kita berada di atas najis dan ada lapik sejadah lagi. Itu tidak ada masalah. Apa dia lah? Najis mughallazah pun tak apa. Sebab kita bukannya sentuh dia, sebab ada lapik sejadah. Tapi lepas tu sejadah tu kena ni lah, samak balik lah. Kena samak balik lah. Apa beza macam kan kes yang berlaku pada saya dulu kan,
yang apa mikrofon dia tu, ustaz tu, apa imam tu, mikrofon dia kena tarik tu dengan beza ni dengan yang tarik ada di bawah jadah tu. Dia kalau tarik bawah sejadah kita tidak tanggung dia. Kalau mikrofon memang kita apa? Tanggung dia. Sebab mikrofon sekarang saya pakai. Tanggung dia. Kita sedang menanggung. Bila ada najis tak cicak ke kat sini, jadi kita menanggung najis, maka tak sah lah. Tapi kalau sejadah kita tak tanggung dia. Sebab sejadah ni bawah kita. Tanggung tu makna sama ada atas kita ataupun kita pikul dia. Contoh kita pakai serban. Ekor serban ada najis, ada tarik cicak. Ekor serban. Jadi maknanya kita tanggung dia. Kalau sejadah bawah kaki kita, kita tidak tanggung dia. Itu perbezaan je lah. Benda yang kita tanggung ni maka batal lah bila ada najis. Bila benda kita tak tanggung, macam kanak-kanak juga, kanak-kanak yang belum sunat, bila mana panjat atas kita atau kita dukung dia ketika semayang, dukung dia. Bila kita dukung dia ketika semayang, dia tak sunat lagi, seolah-olah kita menanggung najis sebab kita dukung dia. Berbeza kalau dia sentuh kita, dia sentuh dia. Macam kita semayang sebelah budak-budak lah, budak umur 4 tahun 5 tahun semayang sebelah kita, kita bukan dukung dia, kita sentuh je dia, maka itu tak dikira menanggung. Menanggung ni kita dukung dia, sedangkan dia belum sunat lagi. Untuk baby laki-laki lah, dia belum sunat lagi, maka dikira menanggung najis. Tapi kalau dia kita panggil duduk je sebelah kita, dia berdiri sebelah kita, kita bukan angkat dia pun, jadi hukumnya tidak menjadi masalah lah. Kemudian kita lihat seseorang yang mana ada balutan pada dahi dia, mungkin luka jatuh macam mana, seluruh dahi dia kena balut. Adakah dia boleh sujud di atas dahi tersebut? Persoalannya, adakah dia boleh sujud di atas dahi tersebut? Jadi hukumnya sebenarnya boleh sujud di atas dahi. Dan adakah dia perlu ulang balik semayang dia? Tak perlu ulang. Tak perlu ulang sebab kira-kira sujud dia dah sempurna. Dia bukannya isyaratkan sujud. Dia bukan isyarat sujud. Dia sujud. Mana isyarat sujud ni macam kita isyarat lah. Makna bukan letak kepala kat bawah lah. Tapi masalahnya orang yang mana dia sujud cuma tak cukup syarat dahi tak kena sebab ada lapik, sebab ada balutan, maka hukumnya adalah diterima. Sebab orang yang sembahyang isyarat dengan mata, isyarat dengan sujud pun dikira sah, tidak perlu ulang. Tak perlu ulang. Orang yang baru lepas, kita panggil selaput mata, lepas buat pembedahan katarak, lepas buat pembedahan, doktor selalu tidak bagi sujud dalam beberapa minggu, tak bagi sujud, setakat tunduk sikit je. Itu pun dia tak perlu ulang sembahyang dia. Sebab dalam keuzuran dia tak perlu ulang lah. Dalam keuzuran itu sujud yang dia mampu, maka sujud yang berbalut kepala lagilah tak perlu ulang, sebab dia boleh sujud dengan sempurna. Okey. Kemudian untuk seseorang yang sujud ni sudah pasti bahagian pinggang ataupun punggung dia mesti tinggi daripada kepala dia, tinggi pada kepala. Kalaulah kepala lagi tinggi daripada pinggang dia, itu tak dinamakan sujud. Tidak dinamakan sujud. Sujud pinggang mesti lebih tinggi daripada kepala. Kalau sama pun tak dinamakan sujud, tak sah. Kalau dia sembahyang atas tu tangga, penuh tempat sembahyang sujud atas tangga, tengoklah dia sujud atas tangga tu, adakah kepala dia dengan punggung dia sama, pinggul ataupun pinggang dia sama. Kalau sama, maka tak sah lah. Maknanya kalau dia nak sujud tangga yang mana kepala dia lebih rendah daripada kita panggil belakang dia, pinggul dia, melainkanlah kerana keuzuran. Keuzuran tak apa tau. Contohnya kita sembahyang dalam kapal, kemudian dalam kapal tersebut pula sempit, orang penuh, sempit. Kemudian waktu pun dah sempit, tempat sempit, waktu pun dah sempit, nak masuk waktu lain dah. Jadi dia buatlah setakat mana yang boleh, maka
tapi dia kena ulang balik semayang dia. Sebab apa dia kena ulang? Dia tak boleh sujud sempurna, dia kena ulang. Samalah semayang atas kapal terbang. Atas kapal terbang ni semayang, kalau dapat semayang secara yang formal, secara yang boleh rukuk sujud sempurna, itu lagi bagus. Itu tidak perlu ulang lah, tak perlu ulang kalau dapat. Kalau dapat semayang. Kalau tak dapat, kalau ambil yang kelas biasanya, kena semayang atas kursi lah. Semayang atas kursi, menghormati waktu je. Bila semayang atas kursi ni dah sampai destinasi, kena ulang balik semayang dia. Sebab apa? Sebab dia sujud tak sempurna. Sujud menggunakan isyarat, tak sempurna sujud. Bila tak sempurna ni, maka dia kena ulang balik semayang dia. Okey? Jadi bila sampai ke destinasi, semayanglah sekali lagi. Kalau ada waktu, semayang sekali lagi. Tak ada waktu, qada je lah. Itu cara dia. Okey. Ustaz, kalau kami solat menghormati waktu ni, Ya. perlu ada wudu tak? Semayang menghormati waktu, kalau tak ada wuduk pun tak apa. Tak ada wuduk pun tak apa. Kalau atas kapal terbang, nak ambil wuduk, marah pula orang. Toilet basah, elok-elok kering, kita masuk dah lah sempit, dia bagi basah pula. Jadi makna tak perlu ada wuduk pun tak apa. Tapi semayang menghormati waktu. Lepas tu kalau turun, ada lagi waktu semayang, kena semayang. Kalau tak dah habis waktu, maka qada lah semayang tu. Itu semayang menghormati waktu lah. Tapi yang penting waktu semayang mesti kena semayang. Tak kira lah kamu berada dalam situasi apa pun, tak ada wuduk, tak ada apa pun, sembahyang mesti semayang. Semayang mesti semayang. Cuma sempurna tak sempurna je. Yang penting semayang kena semayang. Cuma yang tak sempurna, macam atas kapal terbang tadi, maka bila dah sampai nanti semayang sekali lagi. Jangan dia kata atas kapal terbang tak perlu semayang pun apa, bukannya sah pun, boleh kena semayang juga sekali lagi. Tak menghormati waktu. Bila waktu asar, kena semayang asar. Waktu maghrib, kena semayang maghrib. Itu mesti hukumnya wajib. Dalam mazhab kita wajib lah. Okey. Kemudian yang seterusnya mengenai dengan meletak dua tapak tangan, dua lutut, semua ni, adakah hukumnya wajib? Ini juga menjadi perbahasan di kalangan ulama tau. Kerana Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i dia kata yang wajibnya berdasarkan hadis, idza sajadta famakkin jabhataka, bila kamu sujud, yang perlu kamu tekan adalah dahi kamu saja. Nabi tak sebut pun benda lain. Jadi maksudnya yang wajib dahi saja, yang lain tidak wajib dalam sujud. Tapi Imam Nawawi kata tidak. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi kata dalam hadis kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbatain wa atrafal qadamain wa atrafil qadamain. Nabi kata aku diperintahkan untuk sujud 7 anggota, dahi, kemudian Nabi isyaratkan dengan tangan Nabi, hidung, 2 tangan, kemudian 2 lutut dan dua jari jemari kaki. Jadi semua ini adalah hukumnya wajib. 7 anggota. Bukan satu je anggota, bukan dahi saja, 7 anggota. Jadi makna 7 anggota ni adalah hukumnya wajib untuk ketika mana kita sujud. Tapi perlu diingat tau, bila mana wajib 7 anggota ni bukan makna semua. Bila kata dahi wajib, bukan makna semua dahi wajib. Tapak tangan bukan makna semua tapak tangan wajib. Lutut bukan kata semua lutut wajib. Bukan. Tetapi sebahagian pun dah cukup. Sebahagian saja dah cukup. Kalau tapak tangan ni, tapak tangan, sama ada tapak tangan ni di dalam bahasa Arab dia panggil rohatun, rohah. Ataupun jari jemari pun boleh. Cuma jangan terbalikkan dia lah. Jangan terbalikkan dia. Itu semua adalah hukumnya apa? Boleh. Tak jadi masalah. Kemudian mengenai dengan kaki pula, hendaklah kita panggil perut jari tau. Maka tak memadai belakang jari. Perut jari yang mana yang depan ialah perut jari. Kalau di sini dipanggil harf. Harf pun tidak memadai, kita letak je. Letak tidak memadai kerana ni kita tak panggil dia apa, kita tak panggil dia perut kepada jari. Perut kepada jari depan ni. Jadi bila kita sujud, kaki kita kalau letak pun tak apa, letak je, letak.
Tapi jangan letak dekat hujung ni. Sebab hujung ini kita panggil dia harf. Harf tidak memadai. Kalau belakang sujud tapi kaki macam ni, sujud. Itu pun tak memadai. Dia kena perut. Perut ni bahagian dalam. Kita panggil tapak kaki. Tak nak tekan pun tak apa. Tapi yang sunatnya tekan. Okey. Dan tak wajib pun buka. Maknanya pakai stokin pun tak apa. Cuma pakai stokin pun tak apa. Tapak tangan tak semestinya buka. Pakai sarung tangan pun tak apa. Orang lelaki lah cerita ni, perempuan tak, perempuan terpulang lah. Tapi perempuan kaki kena tutup sebab dia aurat kaki. Cuma menjadi perbahasan di kalangan ulama, berbeza mazhab lah. Tapak kaki ni di luar solat ataupun di dalam solat dipanggil aurat. Dalam mazhab Syafi'i kita paling mudah lah. Apa yang aurat di luar solat, maka itulah aurat di dalam solat. Mana kalau di luar solat dia kena tutup kena tutup pergelangan tangan semua, kaki semua kena tutup, tapak kaki semua kena tutup, maka begitulah juga dalam solat. Cuma dalam mazhab Hanafi dia wajib juga tutup tau. Tapi wajib tutup itu adalah kita panggil di luar solat. Di luar solat wajib tutup, dalam solat tak wajib tutup pun tak apa. Itu dalam mazhab Hanafi, tapak kaki. Mazhab Syafi'i kita wajib Mazhab Syafi'i kita adalah wajib. Itu perbezaan dia lah. Okey. Untuk tapak kaki saja. Orang lelaki yang paling baik dia buka lah. Tapi kalau dia nak pakai stokin pun tak apa, tak ada masalah. Dan disunatkan untuk seseorang dia buka apa? Dia tak pakai. Dia tak pakai stokin, tak pakai sarung tangan. Dia buka kan. Kerana untuk keluar daripada khilaf ulama, perbahasan di kalangan ulama, kerana mungkin ada ulama yang menyatakan mesti kena pakai. Okey. Dan buka dua stokin yang kita panggil sekira-kira bukan khuf. Khuf ni yang kasut, dia macam kasut lah, ataupun kita panggil stokin juga tapi daripada kulit. Dekat Malaysia kita pun ada juga orang pakai. Cuma yang banyak di negara-negara sejuk lah dia pakai, sebab dia tak nak basuh kaki sejuk. Dia cukup sapu air dekat khuf tu, stokin daripada kulit. Okey. Apa dia tu? Pasal khuf tu, kalau kasut-kasut getah ke dia boleh tak? Dia mesti kulit. Kulit kemudian dia pula hendaklah tahan. Tahan tu maksud bila kena air pun tak apa. Kalau kasut kulit kena air rosak kasut, kalau yang kasut apa kulit kata bila kena air rosak lah. Dia ada stocking kulit, tapi kalau dia kena tahan lasak. Maknanya kita jalan semua dia boleh tahan lah, boleh tahan. Dia bukan nipis sangat. Maksudnya yang soalan kalau itu sujud kita akan khuf lah. Ada tentang ada dalam Syafi'i juga mengharuskan kita kalau jalan sejuk ke semayang dengan berkasut. Maknanya Boleh. Cuma kalau kasut dia lain. Dia kata dia tak kulit, dia bukan kulit dia. Boleh. Kita pakai slipper semayang boleh. Pakai kasut semayang pun boleh. Cuma hendaklah pastikan suci je lah kasut slipper tu. Kemudian yang khuf ni dia ada syarat-syarat dia lah. Kalau orang bermusafir 3 hari boleh tahan boleh bermusafir 3 hari 3 malam. Kalau orang tak bermusafir 1 hari 1 malam. Maknanya lepas 1 hari 1 malam dia kena ambil wuduk macam biasa balik lah. Ada syarat-syarat dia lah. Itu mengenai dengan sujud. Kemudian kita bincangkan tadi 7 anggota tu, kalau dia masih ada anggota, kalau jari jemari dia putus habis lah semua, jadi tak wajib lah untuk dia letakkan jari jemari kaki dia. Macam mana dia nak letak? Kaki dia putus, jari dia putus.
Macam tangan, kalau dia sujud, tangan dia putus sampai pergelangan tangan. Mana tak wajib lah letak pergelangan tangan tu dekat sini, sebab yang wajibnya adalah tapak tangan dia putus. Jadi tidak wajib. Okey. Dan juga wajib kita panggil tamak-ninah tu biasa dalam mazhab Syafi'i kita semua rukun lah tamak-ninah. Yang tidak semua sekali perlu tamak-ninah lah. Itu perbahasan yang biasalah. Kemudian seseorang yang mana dia turun bukan niat lain, mana dia turun semata-mata hanyalah untuk sujud. Jangan dia turun ada niat lain, dia turun untuk sujud. Ataupun dia terkejut bunyi mercun pun tersujud, maka dia kena bangun balik baru sujud. Sebab dia tak dikira, sebab terkejut dia sampai tersujud, maka dia kena bangun balik. Berbeza dengan seseorang yang mana dah on the way dah, dalam perjalanan nak turun tiba-tiba terjatuh, tersujud, maka itu boleh. Sebab dia dah memang niat dah memang dah turun dah sikit dah. On the way nak turun tu tiba-tiba tersungkur, maka dia pun sujud terus, itu tak apa. Masalahnya dia tak start turun lagi, tiba-tiba terjatuh ataupun terkejut tersujud, maka itu yang dia kena bangun balik. Tapi kalau dia dah start dah melakukan nak turun, tiba-tiba terkejut ataupun terjatuh, maka itu tidak jadi masalah, teruskan je lah. Kemudian yang paling sempurna sujud ini bila raf'in li yadayhi li annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa' zalika fi sujud. Nabi tak mengangkat dua tangan untuk sujud. Nabi tak mengangkat dua tangan. Sebab orang kita kadang-kadang dia suka angkat tangan, tempat tak angkat tangan boleh angkat tangan. Sebab angkat tangan ni yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, itu yang pertama lah, Allahu akbar takbiratul ihram. Yang keduanya ketika kita nak rukuk, Allahu akbar. Yang ketiganya ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempatnya adalah ketika bangun daripada tahiyat awal, nak bangun rakaat ketiga tu. Itu je. Nak sujud semua tak perlu rukuk, nak bangun rakaat kedua, rakaat keempat semua tak perlu angkat tangan lah. Cuma sebut takbir dia, tak perlu angkat tangan. Kemudian wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi, hendaklah dia letak dua lutut kemudian dua tangan. Yang pertama sekali hendaklah dia letakkan dua lutut dia dulu kemudian baru dua tangan. Hadis riwayat Abu Dawud lah. Ini pun ada perbahasan di kalangan ulama juga. Sebab dalam Imam Malik dia kata kalau nak tengok sujud elok bersopan tangan dulu. Nampak tangan dulu lebih sopan, kemudian kaki pula. Tapi ulama Syafi'i kita dia tak setuju tu. Dia kata sama macam unta. Sebab haiwan ni kita tak nak serupa dengan haiwan ketika semayang. Sebab unta bila dia nak turun, dia akan turun tangan dulu. Jadi bila kita turun tangan sama macam unta. Jadi ulama Syafi'i kita kata makruh. Tak boleh. Tak boleh tu makruh lah. Macam mana? Turun lutut dulu, kemudian baru tangan, kemudian barulah kepala. Kepala dengan hidung ni serentak lah sekali. Dahi dengan hidung serentak. Walaupun ada ulama membeza-bezakan dahi dulu baru hidung, tapi dia dalam anggota yang sama dalam kepala, maka serentak je. Jadi di sini ada perbahasan di kalangan ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita turunkan kaki dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru kepala. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat di sana, di mana kita lihat bagi orang yang ada keuzuran lah, mana dah 60, 50 lebih, kadang-kadang minyak geris dah habis lah lutut dia. Kalau turun lutut dulu, kemungkinan takut turun semua sekali dia, rebah kat situ je. Jadi dia kena turun tangan dulu lah. Bagi orang yang sihat, turun kaki dulu. Kemudian yang seterusnya dalam masalah sujud ini, kita kena lihat apa benda. Ketika kita nak turun sujud, apa anggota yang pertama disunatkan? Iaitu step pertama adalah lutut, yang kedua tangan, yang ketiga kepala. Bila mana nak bangun daripada sujud, dia berlawanan daripada turun tadi. Bila turun yang pertama adalah lutut, bila nak bangun daripada sujud, lututlah yang terakhir. Apakah yang terakhir ketika kita turun sujud? Iaitu kepala. Bila kita bangun daripada sujud, kepala lah yang paling awal. Okey? Bila kita turun,
nak sujud daripada i'tidal nak turun sujud, yang pertama sekali turun adalah lutut. Bila kita bangun sujud, lutut yang terakhir. Apakah anggota ketika kita sujud yang terakhir kita letak? Iaitu kepala kita. Lepas lutut, lepas tangan, baru kepala. Bila kita bangun sujud, kepala lah yang paling awal. Sebab turun dia yang paling akhir, bila bangun dia yang paling awal. Kemudian bila nak sujud, sujud ni zikir lah disunat. Banyak zikir dalam kitab azkar pun ada. Kitab azkar Imam Nawawi, banyak zikir-zikir, boleh tengok rujuk dalam tu lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu perkara biasalah. Perkara yang kita belajar semenjak sekolah rendah lagi. Paling kurang pun subhana rabbiyal a'la, itu pun dah cukup. Yang terbaik tambah wa bihamdih. Kemudian diletakkan dua tangan ni hendaklah sejajar dengan bahu. Letak dua tangan kita sejajar dengan bahu kita lah sujud. Kemudian apa lagi? Jari jemari kita lepas, jangan kita genggamkan ketika sujud. Kemudian semua jari menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa yufarriq rukbatayhi, kemudian lutut kita pisahkan, jangan rapatkan lutut. Lutut kena jarakkan antara satu lutut kanan dengan lutut kiri. Cuma jari jemari hendaklah dirapatkan dan juga menghadap ke arah kiblat, bukan genggam. Okey. Wa yarfa'u batnahu, kemudian perut tu angkat ke mana? Angkat jauh daripada peha kita. Ini lengan kita ke mana? Lengan kita tidak perlu rapat ke lambung kita, dia renggangkan daripada lambung. Jangan renggang sangatlah, ganggu orang sebelah pula. Tapi kita sebenarnya jauh. Tapi maksud jangan terlampau luas lah. Yang sederhana saja, sederhana. Okey. Ketika rukuk pun macam tu juga. Rukuk, bila kita rukuk, macam mana kita rukuk? Kita rukuk kena sederhana lah rukuk macam ni. Allahu Akbar. Mana renggang. Dia bukan rapat macam ni. Dia renggang, tapi jangan terlampau renggang sangat macam ni. Sujud pun sama macam tu lah, yang sederhana aja. Cuma orang perempuan, untuk orang perempuan masalah rukuk dan sujud dia kena rapat. Mana apa kita panggil ni, lengan ni rapat dengan lambung ketika sujud dan juga rukuk. Tapi ketika sujud pun rapat je, tetap kena angkat dan rapatkan. Dia kepit lah, kita panggil kepit. Tapi tetap kena angkat. Ni sunat. Kalau jatuhkan tangan, dia jadi makruh sebab sama menyerupai haiwan, sama macam anjing. Anjing duduk macam tu lah, dia rapatkan ketika sujud. Okey. Jadi perempuan dalam masalah rukuk dan juga sujud ini, hendaklah dia kepitkan antara lengan dengan lambung, rukuk dan juga sujud. Yang orang lelaki kena renggangkan antara perut dengan peha. Kira-kira anak kambing masuk, boleh lah, dia boleh lalu lagi. Anak kambing, anak kucing dia boleh lalu, boleh lalu, kira luas lah. Bagi perut orang biasa lah, kalau perut yang boncik tu memang sempit lah laluannya. Lagi ada apa-apa soalan ni? Tak ada apa-apa, cukup ke setakat tu. Kita tengok, nanti kita tengok sikit lagi lah. Dia tak adalah masalah apa dah mengenai sujud ni. Mungkin ada tambah sikit-sikit je lagi. Ya. Ustaz, kalau kita time sujud tadi, kita terangkat tangan ataupun dahi tadi, adakah Ketika sujud macam mana terangkat apa? terangkat tangan ataupun dahi, kita terangkat sikit, lantar je ke? Dia kalau seseorang yang mana dia sujud di atas satu kain yang kasar, contohnya satu kain yang kasar, dia sujud sakit kepala dia ni, kasar kain ni, jadi dia angkat kemudian dia sujud dekat sebelah, maka kalau dia tahu perkara tersebut, maka hukumnya batal sembahyang. Kalau dia tahu memang tak dibenarkan angkat. Kalau dia tak tahu, tak apalah. Kalau dia tahu, batal. Sebab apa? Dikira dia telah buat 2 kali sujud. Dia dah sujud dah, kemudian dia angkat, dia pindah ke sebelah pula, maka dikira menambah rukun, batal sembahyang lah. Melainkan dalam situasi apa, dia sujud di atas, kita panggil apa, contoh serban dia ataupun lengan baju dia. Lengan baju besar, dia sujud atas lengan baju, kemudian dia angkat, dia sujud di atas apa, tempat sujud dia. Itu tak apa, sebab sujud di atas lengan baju tidak dikira sujud, dikira tak sah.
Sebab tak dikira pun satu sujud. Sebab apa tak dikira satu sujud? Sebab dia dikira kita sujud di atas benda yang bergerak sekali dengan kita. Tadi kita bincang awal-awal ni, kita sujud di atas benda yang bergerak sekali dengan kita, maka sujud kita tak sah. Jadi kita dah sujud atas lengan, contoh orang perempuan sujud atas apa? Atas tudung dia. Sujud atas tudung semayang dia. Kemudian dia angkat. Kemudian dia baru sujud tempat yang betul atas sejadah dia. Itu tak apa. Sebab apa tak apa? Apa perbezaan dengan sujud tadi? Sujud tadi atas kain apa? Kasar. Kain tu kasar je. Jadi bila kain kasar, kita tariklah kain tu. Tarik kain tu, maka hilanglah dia. Tapi masalahnya bila kita sujud di atas benda yang bergerak sekali kita tarik pun boleh. Tapi kita tak nak tarik, kita angkat kepala pun boleh. Sebab sujud tu memang tak sah. Sebab sujud di atas benda yang bergerak sekalian kita. Itu perbezaan je lah. Okey? Sujud tilawah, Ustaz. Sujud macam mana? Sujud tilawah. Ha. Kita nak sujud tilawah di luar solat lah Ha. Perlu bagi salam tak? Sunat. Sunat Sunat bagi salam. Boleh. Ha? Tak bagi salam pun tak apa. Sujud tilawah. Kita baca ni, baca Quran, sujud sajadah. Sujud tilawah kalau tak salah saya wajib tu. Saya pun dah lupa, tapi saya rasa wajib. Bagi salam Nanti minggu depan kita bincang tengok. Tapi rasa wajib. Wajib. Perlu macam sujud syukur. Kita duduk, kita sujud syukur boleh ataupun kita belum berdiri. Sujud syukur ketika duduk boleh, berdiri pun boleh. Kalau kita sedang berdiri, kita sujud. Kalau kita sedang sujud, kita sujud. Tapi makna tempoh tu tidak berapa lama lah. Jangan dah lepas seminggu dah baru kita sujud syukur. Maknanya kena hari yang sama lah. Kalau dah seminggu, perkara yang menggembira kita dah seminggu dah, maka dah luput dah. Sudah habis waktu. Lagi ada apa lagi ya? Rasa habis dah sujud zakat tu. Nanti kita masuklah mengenai duduk antara dua sujud, insya-Allah. Okey. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.